Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum dan salam Malaysia Madani. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Baiklah, saya Wan Amirah Ayuni binti Wan Muhammad Isham akan mempengerusikan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum remaja kita pada hari ini. Terlalu asyik saya berbicara tentang pendidikan khas sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang comel molek belaka serta sungguh bergaya pada malam ini. Baiklah, sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka, bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Saya memperkenalkan panel kita yang pertama, Saudari Nurin Syasha Batrisha binti Muhammad Niza. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, terima kasih Cik Moderator. Baik, panel Moderator sihat? Alhamdulillah sihat. Baiklah, panel kita yang kedua pula adalah Saudari Nurdiana Liana binti Khairi. Saudari kelihatan sungguh bersemangat dan tidak sabar-sabar untuk berkongsi pada hari ini. Apa khabar saudari? Saya sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Saudari Ayuni. Sama-sama. Baiklah, dan panel terakhir kita yang cantik lagi berseri-seri. Saudari Nur Hidayah binti Muhammad Zain. Saudari sihat? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan sihat dan baik-baik saja. Salam forum buat semua. Alhamdulillah. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu tadbir urus program-program pendidikan khas bagi memastikannya terus berjaya. Sidang hadirin yang dihormati, pada hari ini kita akan menyentuh mengenai beberapa program pendidikan khas yang terdapat di Malaysia. Antaranya ialah program pendidikan inklusif iaitu PPI, program pendidikan khas integrasi atau lebih dikenali sebagai PPKI, dan bintang utama dalam forum kali ini adalah mengenai Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational. Sidang hadirin ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel kita yang pertama. Saudari Nurin Syasha Batrisha binti Muhammad Niza, mohon saudari untuk memberikan penjelasan secara umum sedikit sebanyak mengenai program pendidikan khas integrasi atau PPKI di negara kita ini. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para panel dan hadirin sekalian. Merujuk kepada soalan yang diajukan iaitu program pendidikan khas integrasi PPKI merupakan pendidikan yang disediakan untuk MBPK iaitu murid berkeperluan khas. Nurul Aina dan Aiza alias 2020 menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melaksanakan satu inisiatif untuk memberi peluang sama rata kepada MBPK bagi memperoleh akses pendidikan yang bersesuaian dan relevan selari dengan keupayaan mereka dengan menyediakan program iaitu PPKI. Menurut Azian Tabren dan Muhammad Mokhtar 2022, program pendidikan khas integrasi PPKI merupakan suatu program khas yang dirangka oleh KPM serta BPK bagi membolehkan MBPK untuk mendapatkan kesamarataan pendidikan dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih bersesuaian dan memenuhi keperluan MBPK tersebutlah. Sebagaimana yang kita tahu, PPKI dilaksanakan untuk murid-murid termasuk dalam 7 kategori OKU iaitu seperti pendengaran, penglihatan, fizikal, pertuturan, pembelajaran, mental dan ketidakupayaan pelbagai. PPKI menekankan pendekatan kepada kefungsian kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian murid tersebut. PDP adalah lebih kepada bercorakkan individu yang direka adalah untuk memenuhi keperluan pendidikan yang berkaitan dengan PPKI dengan MBPK tersebutlah bagi memastikan mereka dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka. PPKI menyediakan peluang pembelajaran yang tidak dapat disediakan dalam kurikulum standard ataupun kita lebih tahu iaitu kurikulum perdana.
Baiklah, itu adalah sedikit sebanyak mengenai PPKI. Jadinya kita nak tahu bagaimanakah proses kemasukan murid ke PPKI. Ia adalah bergantung kepada permohonan murid baharu ataupun permohonan rayuan murid sebelah. Pada mulanya, ibu bapa mereka perlu mendapatkan pengesahan anak OKU daripada pengamal perubatan dengan menggunakan borang pengesahan doktor. Seterusnya, ibu bapa perlu menghantar dokumen pendaftaran tersebut kepada PPD ataupun JPN bergantung kepada negeri. Kemudian PPD atau JPN tersebut akan mengeluarkan surat penempatan kepada ibu bapa dan salinan kepada sekolah yang berkenaan sekiranya berjaya. Kemudian sekolah dan ibu bapa akan terima salinan surat permohonan penempatan daripada pihak JPN ataupun PPD. Setelah itu barulah murid tersebut akan mendaftar masuk ke sekolah yang ditempatkan. MBPK tersebut akan menjalani tempoh percubaan selama 3 bulan dahulu. Setelah 3 bulan, barulah pihak sekolah akan melaksanakan mesyuarat jawatankuasa PPKI dan menentukan sama ada MBPK tersebut boleh meneruskan pendidikannya di PPKI ataupun akan disarankan untuk menjalankan intervensi di pusat pemulihan dalam komuniti ataupun akan disarankan untuk meneruskan pendidikan MBPK tersebut dalam program pendidikan inklusif bersama-sama dengan murid perdana. Okey, sekian daripada saya. Saya kembalikan kepada Cik Moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel pertama. Kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai apa itu PPKI dan kepentingannya kepada MBPK. Seterusnya, bolehkah panel kedua mengupas serba sedikit mengenai program pendidikan inklusif dan bagaimana tadbir urus program ini dilaksanakan di sekolah? Disilakan saudari Diana. Okey, baiklah. Terima kasih saudari moderator kita yang sungguh petah melontarkan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para hadirin, para pendengar. Salam Malaysia Madani dan salam anak baik lagi cerdik. Jadi saya mulakan kata-kata saya hari ini dengan satu ayat, iaitu semua kategori murid berkeperluan pendidikan khas layak mengikuti program pendidikan inklusif. Jadi apa itu inklusif? Inklusif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana semua orang, termasuk individu dengan pelbagai latar belakang, kemampuan dan karakteristik ini diterima, dihargai dan diberi kesempatan untuk dalam satu lingkungan masyarakat yang sama. Jadi inklusif ini mengamalkan prinsip yang berfokus kepada yang memerangi diskriminasi, eksklusif atau ketidaksetaraan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks pendidikan, Peraturan Pendidikan 2013 mentarifkan program pendidikan inklusif sebagai program pendidikan bagi murid berkeperluan khas yang dihadiri bersama-sama murid lain dalam kelas yang sama. Saya highlight dalam kelas yang sama. Hal ini bermakna pendidikan inklusif adalah persekitaran di sekolah yang menerima dan tidak mendiskriminasi murid atas kekurangan mereka. Yang ini bermaksud murid berkeperluan khas yang berpotensi diberi peluang untuk ditempatkan bersama-sama di dalam kelas arus perdana. Secara istimewanya lagi, ada deklarasi antarabangsa seperti Kenyataan Salamanca yang mendukung prinsip pendidikan ini, iaitu program pendidikan inklusif adalah pendidikan terbaik bagi murid berkeperluan khas kerana semua kanak-kanak sama ada mempunyai keperluan khas atau tidak, sepatutnya belajar bersama-sama dalam kelas yang sama. Jika kita lihat tadbir urus pendidikan inklusif ini sebenarnya bermula sejak prasekolah lagi, di mana pemilihan murid itu sendiri adalah menggunakan instrumen yang dinamakan IMPAK, iaitu instrumen menentukan penempatan MBK bagi tahun 4 hingga tahun 6. Manakala jika MBPK tahap 1 atau 2 di sekolah kebangsaan,
ia perlulah dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua ahli jawatan kuasa JPKS iaitu Jawatan Kuasa Pendidikan Khas Sekolah dengan ibu bapa serta memenuhi keperluan senarai semak SKKI iaitu Senarai Semak Kesediaan Inklusif dan beberapa syarat yang membenarkan MBPK menetap di kelas inklusif. Jadi itu sahaja daripada saya kembalikan kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita atas butir bicara tentang istimewanya program pendidikan inklusif di sekolah. Sehubungan dengan itu, kita beralih pula kepada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational yang akan dibicarakan oleh Saudari Hidayah. Dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi forum dan rakan-rakan ahli panel yang dihormati. Kementerian Pendidikan Malaysia telah berusaha menyediakan akses pembelajaran yang kondusif untuk murid berkeperluan pendidikan khas mempelajari serta menguasai bidang kemahiran dan vokasional pada pendidikan sekolah. Oleh sebab itu, KPM telah menubuhkan 4 buah sekolah menengah pendidikan khas vokasional kepada murid berkeperluan pendidikan khas yang mempunyai masalah dari segi pendengaran, penglihatan dan pembelajaran yang bertempat di Shah Alam Selangor, Kuantan Pahang, Indrapura Johor dan Merbuk Kedah. Yang mana setiap sekolah ni menyediakan banyak kursus yang ditawarkan, antaranya pembuatan pakaian wanita, operasi pengeluaran batik dan banyak lagi. Selain itu, antara syarat kemasukan MBPK ke SMPKB adalah mestilah warga negara Malaysia dan murid ni mestilah berumur 15 tahun hingga 18 tahun. Sekiranya mereka sudah berumur 18 tahun, MBPK akan mendaftar di sekolah ini pada umur 19 tahun dan akan menamatkan pengajian pada umur 20 tahun. Syarat yang seterusnya adalah mereka mestilah pernah bersekolah di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan dan mempunyai surat pengesahan daripada pengamal perubatan bertujuan untuk memperolehi allowance murid berkeperluan khas. Seterusnya, kita lihat pula dari segi sukatan pelajaran. Kita dapat lihat sukatan kemahiran yang digunakan adalah berdasarkan standard kemahiran kebangsaan yang dibangunkan khas oleh Jabatan Pendidikan Khas. Manakala, bagi mata pelajaran akademik pula adalah berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP yang dihasilkan oleh KPM. Yang mana mata pelajaran tersebut adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar, Pendidikan Islam dan sebagainya. Selain itu, mereka juga perlu menduduki peperiksaan sijil SPM bagi 3 subjek sahaja iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sejarah. Seterusnya, mereka juga perlu mengambil peperiksaan mata pelajaran aliran kemahiran dan ditafsir untuk memperoleh SKM iaitu Sijil Kemahiran Malaysia di bawah Jabatan Kemahiran Vokasional spesifik berdasarkan kurikulum standard sekolah menengah pendidikan khas di program pendidikan khas integrasi. Hadirin sekalian, terdapat 2 kaedah dalam pelaksanaan aliran kemahiran di sekolah menengah pendidikan khas vokasional iaitu yang pertama, MBPK yang mengambil kursus SKM penuh di SMPKB dan terpilih yang mana pengajian ini selama 2 tahun bagi tahap 1 dan tahap 2. Seterusnya, MBPK mengambil kursus SKM modular selama 4 tahun secara terperinci untuk memastikan murid-murid menerima pendedahan awal secara maksimum manakala segala persiapan MBPK sebelum memasuki alam pekerjaan. Justru itu, untuk hasil yang optimum, kursus-kursus ini ditawarkan selia oleh JPM. Setelah berjaya melalui latihan ini, murid akan diberikan sijil SKM dan diiktiraf dalam pelbagai industri. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wah, butir bicara yang sangat lancar dan jelas berkenaan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional iaitu SMPKV ini. Terbaiklah ahli panel kita, ribuan terima kasih diucapkan. Seterusnya, pada awal tadi kita telah tahu sedikit sebanyak mengenai apa itu PPKI. Bolehkah ahli panel yang pertama kita menerangkan tentang peranan guru penolong kanan pendidikan khas atau penyelaras PPKI dalam urus takbir program pendidikan khas integrasi atau PPKI ini? Dipersilakan ahli panel yang pertama iaitu Saudari Diana.
Tak apa, Cik Moderator, biar saya yang tolong menjawabkan untuk soalan yang telah diajukan tadi. Baiklah, terima kasih kepada Cik Moderator atas soalan yang diajukan. Untuk pengetahuan semua, GPK-PK iaitu Guru Penolong Kanan Penegahas ataupun Penyelaras PPKI merupakan naib pengurusi jawatan kuasa program pendidikan khas di sekolah. Seperti yang dinyatakan dalam buku pengoperasian PPKI, antara tanggungjawab yang perlu mereka laksanakan dalam aspek pentadbiran dan pengurusan adalah seperti yang pertama adalah untuk membentuk dan menggerakkan jawatan kuasa PPKI sekolah itu sendiri. Kemudian untuk menganggotai jawatan kuasa kurikulum, hal ehwal murid, kurikulum dan kewangan peringkat sekolah. Sebagaimana yang kita tahu, setiap program PPKI yang dilaksanakan memerlukan kewangan-kewangan tertentu, jadinya mereka akan menguruskan kewangan tersebutlah. Seterusnya adalah untuk menyediakan buku pengurusan dan takwin tahunan PPKI bersama-sama dengan guru-guru pendidikan khas lain. Ini bermaksud mereka akan berkumpul, bermesyuarat bersama-sama untuk menyediakan buku pengurusan tersebut. Terusnya, merancang dan menyelia perjalanan aktiviti kelas PPKI sepanjang tahun. Seperti kita jugalah, kita akan dinilai oleh guru-guru untuk melihat kita punya tahap pengajaran dan sebagainya. Kelima adalah untuk mengadakan taklimat mingguan atau bulanan bersama-sama dengan guru pendidikan khas. Seterusnya, memberi taklimat pengoperasian PPKI terkini kepada pihak pentadbir sekolah dan guru-guru tentang pengurusan kelas PPKI. Yang ketujuh, menyampaikan maklumat dan dapatan mesyuarat guru penolong kanan pendidikan khas ataupun penyelaras bersama-sama dengan penolong PPD pendidikan khas dan swasta atau JPN kepada pihak pentadbir sekolah dan guru-guru pendidikan khas. Serta untuk menubuhkan jawatan kuasa inklusif untuk menjayakan program inklusif yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Memastikan fail-fail pengurusan PPKI sentiasa dikemaskini, menguruskan perjumpaan guru-guru pendidikan khas dengan ibu bapa MBPK sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk menilai pertubuhan majlis pemufakatan guru dan ibu bapa PPKI, mengendalikan aduan yang diajukan oleh ibu bapa murid PPKI tersebut, memastikan semua guru, PPM dan murid PPKI berada dalam perhimpunan mingguan atau perhimpunan rasmi tertakluk kepada amalan sekolah dan keupayaan MBPK tersebut. Seterusnya adalah bagi memastikan semua dokumen berkaitan dengan setiap murid MBPK yang akan bertukar sekolah diserahkan kepada ibu bapa atau penjaga untuk dibawa ke sekolah yang berkenaan. Selain itu, takwim dan sasaran kerja tahunan SKT hendaklah disediakan pada awal tahun. Kemudian memastikan surat-surat rasmi PPKI disediakan untuk PPD, unit pendidikan khas JPN dan agensi yang berkaitan. Dan sekali adalah bagi memastikan laporan semua aktiviti PPKI untuk pada akhir tahun disediakan dan dihantarkan ke PPD dan unit pendidikan khas di JPN. Sebagai contoh, apabila suatu program ataupun mana-mana perkara yang melibatkan pendidikan khas, maka akan dirujuk kepada GPK-PK ataupun penyelaras PPKI. Ini adalah kerana GPK-PK atau penyelaras merupakan peneraju dan orang yang mempunyai kemahiran dalam memimpin program pendidikan khas itu sendiri. Dalam masa yang sama, GPK-PK dan penyelaras bertanggungjawab terhadap pentadbiran, pengurusan dan ikhtisas murid dan program PPKI tersebut. Antara perkara penting yang terlibat dalam tadbir urus PPKI adalah seperti perancangan akademik, hal ehwal murid PPKI, kurikulum PPKI meliputi seperti badan uniform, kelab, persatuan serta sukan dan permainan. GPK-PK ataupun penyelaras bertanggungjawab terhadap semua perancangan serta pelaksanaan program-program PPKI sekolah termasuk PPI iaitu program pendidikan inklusif itu sendiri.
GPK-PK atau penyelaras PPKI merupakan guru pembimbing atau pemantau kepada semua guru yang berada di PPKI. Jadinya sedikit sebanyak kita dah tahu apa itu peranan dan tanggungjawab GPK-PK ataupun penyelaras PPKI. Seterusnya, saya serahkan kembali kepada Cik Moderator untuk soalan seterusnya. Baiklah, terima kasih atas perkongsian daripada panel pertama. Kita beralih pula kepada panel kedua iaitu saudari Diana. Jika tadi saudari ada menceritakan tentang sokongan PPI kepada MBPK, kini bolehkah saudari menjelaskan manfaat yang diperoleh dengan adanya program pendidikan inklusif ini? Dipersilakan saudari. Okay, baiklah. Terima kasih saudari moderator. Secara umumnya, sudah terang lagi bersuluh terdapat pelbagai manfaat yang diperoleh jika murid berkeperluan pendidikan khas berada di program pendidikan inklusif. Tapi saya akan menyatakan dua manfaat. Yang pertama adalah daripada aspek kebajikan. Okey, dari aspek kebajikan saya akan mulakan dengan transisi murid berkeperluan khas ini dari program pendidikan integrasi ke program inklusif. Ini berlaku jika penyelaras PPKI mengadakan perbincangan dengan guru iaitu guru kelas aliran perdana dan guru mata pelajaran yang terlibat dengan penempatan itu tadi. Jadi guru ini akan memastikan dokumen keperluan murid ke kelas inklusif itu disediakan. Sebagai contoh yang boleh saya nyatakan adalah adanya rancangan pendidikan individu, RPI, buku teks, bahan PDP, kedudukan kelas, kedudukan MBK itu sendiri dan sebagainya. Hal ini penting kerana untuk memastikan murid berkeperluan khas tersebut mendapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Jadilah yang kedua pula adalah kita melihat dari kualiti murid dan guru itu sendiri. Jadi penyelaras PPKI iaitu sebagai guru pendamping akan memperkenalkan murid MBPK itu dengan rakan inklusif mereka. Yang ini di mana rakan inklusif ini adalah dengan persetujuan guru kelas aliran perdana dan guru kelas pendidikan khas. Kesannya, kenapa rakan inklusif ini penting? Kerana ia akan dapat membina keyakinan diri MBK yang untuk menyesuaikan diri bersama murid-murid arus perdana bagi mencapai potensi mereka yang optimum. Jadi dalam tempoh percubaan tidak melebihi 3 bulan iaitu MBPK itu di dalam program pendidikan inklusif, terdapat juga perbincangan, pengajaran dan pembelajaran dengan yang menggunakan kurikulum kebangsaan secara berterusan antara guru pendamping dan guru arus perdana. Hal ini untuk mengikuti keperluan MBPK secara optimum dan mewujudkan co-teaching, team teaching, collaborative teaching bagi menghasilkan PDP yang sesuai mengikut tahap keupayaan murid selaras dengan panduan pelaksanaan pedagogi inklusif. Jadi kesannya jelas kelihatan bahawa kualiti guru dapat ditingkatkan melalui aspek pedagogi inklusif. Jadi saya serahkan semula kepada saudari moderator. Baiklah, ribuan terima kasih diucapkan kepada ahli panel kedua. Seterusnya, kita mendengar pula dari ahli panel kita yang ketiga yang disaingi ini. Dipersilakan saudari. Okey, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada moderator kita. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak kelebihan yang MBPK perolehi sekiranya mereka ditempatkan di SMPKV bertujuan untuk mengelakkan mereka ketinggalan dalam pelajaran walhal membantu mereka mendapatkan kemahiran dan mempersiapkan diri mereka untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan kerana ada dalam kalangan mereka mempunyai kecerdasan kognitif yang setanding dengan individu yang sempurna. Malah mereka juga mampu melebihi pencapaian daripada pelajar yang normal. Antara kelebihan MBPK masuk ke sekolah menengah pendidikan khas vokasional ini adalah dapat membantu mereka memperolehi kemahiran-kemahiran yang membolehkan mereka mendapat pekerjaan untuk hidup berdikari. Hal ini kerana kemahiran-kemahiran yang ditawarkan ini memberi peluang
kepada mereka untuk memperoleh ilmu dan latihan kemahiran yang bersesuaian dengan kekurangan mereka. Contohnya, MBPK yang mengalami masalah pendengaran boleh mengikuti latihan kemahiran seperti pembuatan roti, dandangan rambut, pembuatan batik dan sebagainya lagi. Tambahan lagi, kemahiran ini membolehkan mereka lebih berfokus, fleksibel, menarik dan bersesuaian dengan keupayaan serta kebolehan mereka untuk menguasai kemahiran tersebut. Di samping itu, kemahiran sebegini jugalah dapat meningkat minat mereka dengan lebih efektif kerana mereka dapat belajar melalui pengalaman mereka dalam bekerja industri yang sebenar, sebab mereka telah didedahkan dengan dunia yang sebenar selain peluang diserap sebagai pekerja tetap di tempat mereka setelah menjalani latihan industri tersebut. Okey, hadirin dikasihi, marilah kita sama-sama berusaha ciptakan ruang dan peluang kepada MBPK supaya mereka tidak terus bergantung harap kepada ibu bapa mereka, keluarga atau menunggu belas kasihan daripada masyarakat sekeliling untuk memenuhi keperluan mereka. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang ketiga. Sekarang berikan penerangan tentang betapa pentingnya peranan pihak yang terlibat dalam kelangsungan kejayaan pelbagai aktiviti dan program PPKI ini. Bolehkah panel pertama menyatakan apakah faktor kejayaan dalam urus takbir program pendidikan khas integrasi ini? Silakan. Terima kasih saudari moderator. Sebagaimana yang kita tahu, setiap perkara pasti ada cabaran ataupun halangannya. Namun, sudah pasti kita akan berfikir apakah faktor kejayaan bagi pelaksanaan PPKI. Kita juga tahu bahawa negara kita melaksanakan zero reject policy. Daniel, apakah faktor kejayaan urus takbir PPKI dapat dilaksanakan dengan berkesannya? Hal ini adalah daripada sokongan padu terutamanya daripada pihak pentadbiran sekolah, pengurusan PPKI yang terbaik dan kepakaran guru PPKI itu sendiri. Tanpa bantuan mereka, maka dasar yang ditetapkan hanya menjadi perancangan semata-mata. Pentadbir perlu mewujudkan persekitaran mesra OKU di sekolah dengan cara memahami dan mempraktikkan nilai menghormati perbezaan melalui rutin sekolah tersebut. Itu yang pertama sekali, pentadbir perlu membentuk budaya sekolah tersebut. Pentadbir perlu memberi sokongan seperti struktur perkongsian maklumat, peruntukan sumber dan staf. Guru kelas iaitu guru pendidikan khas mestilah bersama-sama mengambil peranan dalam mewujudkan kerjasama ini. Hari ini seterusnya agar mereka dapat memberikan komitmen apabila tanggungjawab dipikul bersama. Mereka perlu dikurangkan beban tugas yang tidak melibatkan pengajaran dan PPKI agar lebih berfokus dan dapat mewujudkan inisiatif menambah pengetahuan bagi menjayakan program PPKI ini. Kesediaan dan pengetahuan guru-guru dalam menyediakan sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP untuk memenuhi kehendak dan keperluan MBPK adalah sangat penting. Menurut teori ecological Bronfenbrenner, ibu bapa merupakan mesosistem, iaitu individu yang paling hampir dengan murid-murid secara langsung memberi pengaruh kepada MBPK tersebut. Hanya adalah menurut Norita Boone et al. 2017. Hal ini, jalinan kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa ataupun penjaga MBPK yang di PPKI dalam pelaksanaan aktiviti dan program yang telah dirancang adalah sangat penting. Sokongan ini melibatkan ibu bapa bagi murid-murid tersebut itu sendiri. Iaitu mereka perlu yakin dengan kemahiran guru pendidikan khas bagi mengendalikan keperluan khas anak-anak mereka. Ibu bapa MBPK perlu yakin
bahawa anak mereka mampu untuk melakukan sesuatu aktiviti yang dirancang oleh guru-guru PPKI serta mereka sewajarnya turut sama membantu guru-guru dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Selain daripada penglibatan daripada ibu bapa, guru-guru, pelibatan pihak PPD, agensi kerajaan dan swasta, PIBZ dan Majlis Pemufakatan Ibu Bapa PPKI serta pelibatan komuniti setempat juga merupakan antara faktor penting yang turut menyumbang ke arah kejayaan urus tadbir PPKI di sekolah. Melalui kerjasama yang erat daripada semua pihak, pelbagai aktiviti dan program PPKI akan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan lebih kesan dan memberi hasil yang lebih optimum kepada MBPK. Kejiduan dalam hubungan serta komunikasi yang baik ini dapat memastikan bahawa tadbir urus PPKI dapat dilaksanakan dengan jayanya insya-Allah. Maafkan saya saudari moderator, izinkan saya mencelah dari aspek program inklusif pula. Silakan panel yang kedua. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Jadi jika kita lihat faktor kejayaan pelaksanaan program pendidikan inklusif ini, ia sebenarnya boleh direalisasikan jika semua pihak bersatu tenaga dan bekerjasama. Dari kacamata yang berbeza, program pendidikan inklusif ini juga perlu diterima oleh pihak pentadbir sekolah. Hal ini, semua pihak pentadbir yang mempunyai murid berkeperluan khas perlu menubuhkan jawatan kuasa pendidikan khas sekolah supaya PPI dapat dijalankan dengan lebih terancang kerana secara umum JPKS ini berperanan merancang dan mengurus pelaksanaan pendidikan khas di sekolah masing-masing. Selain daripada sokongan pihak sekolah, sokongan kumpulan pelbagai disiplin juga merupakan satu keperluan kerana mereka terdiri daripada pihak 3PK, hospital dan juga LPPKN iaitu Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara. Selain itu, pihak sekolah melalui JPN atau PPD boleh mendapatkan perkhidmatan sokongan kepakaran intervensi dan rehab yang disediakan oleh pelbagai pasukan disiplin tersebut. Dan pakar-pakar ini adalah terlibat daripada pelbagai agensi, kerajaan dan bukan kerajaan. Kesannya lebih ramai MBPK yang mendapat khidmat sokongan, antaranya daripada terapi pertuturan bahasa, terapi cara kerja, psikologi, fisio dan lain-lain. Jadi antara khidmat sokongan ini adalah menyediakan perkhidmatan sokongan seperti intervensi yang telah saya sebutkan tadi, memberi khidmat nasihat kepada ibu bapa dan menyediakan perkhidmatan sokongan dari segi pegawai dan memberi khidmat nasihat dari segi peralatan dan lain-lain. Jadi kita lihat secara ringkasnya semua pihak perlu sedar bahawa kewujudan program inklusif ini adalah satu peluang yang disediakan bagi murid belajar dalam kelas biasa dan melakukan aktiviti bersama-sama dengan sokongan yang berkualiti. Oleh itu, keikhlasan, dedikasi dan komitmen semua pihak amat penting bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan program pendidikan inklusif. Itu sahaja daripada saya kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel yang kedua. Soalan saya yang seterusnya pula adalah buat ahli panel yang ketiga, apakah cabaran yang dihadapi dalam pengurusan dan pentadbiran dalam SMPKV serta cara ahli panel mengatasi cabaran tersebut? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada moderator kita dan ahli panel kita yang lain. Disebabkan oleh tugas dan tanggungjawab yang dipikul oleh pengurus dan pentadbir yang terlibat seperti pengetua dan para pentadbir sekolah semakin mencabar dari sehari ke sehari dalam menentukan kualiti sekolah yang mereka terajui berada di tahap yang lebih cemerlang, terutamanya kepada SMPKB bagi mewujudkan MBPK yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti murid tipikal lain selaras dengan falsafah pendidikan khas. Sehubungan itu, antara cabaran yang dihadapi adalah isu kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang mana pihak pengurusan dan pentadbiran SMPKB seringkali menghadapi cabaran untuk memperlengkapkan dan memelihara semua kemudahan peralatan bagi setiap kemahiran supaya berada dalam keadaan yang mencukupi agar proses pengajaran dan pembelajaran berlancar dengan lancar. Hal ini kerana alatan-alatan sesuatu kemahiran yang diperlukan sangat mahal dan susah untuk dapati. Contohnya mesin pembuatan roti, yang mana mesin pembuatan roti itu akan mengambil masa yang lama untuk kita dapatkan. Keadaan ini sudah pasti menjejaskan masa pembelajaran dan minat belajar tersebut.
Sehubungan dengan itu, bagi mengatasi masalah ini, antara cadangan saya adalah pihak pengurusan dan pentadbiran hendaklah memaklumkan kepada Jabatan Pendidikan Khas untuk memohon peruntukan bantuan dalam bentuk dana atau peralatan bagi setiap kemahiran agar PDT berjalan dengan baik dan teratur. Itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi butir bicara daripada semua ahli panel kita tentang beberapa program pendidikan khas yang terdapat di Malaysia. Tuntasnya, semoga forum ini menjadi wadah untuk memberi ruang kepada MBPK dalam peningkatan kerjaya dan kepuasan menimba ilmu agar dapat menghasilkan insan sebelengkap. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dan sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun lantaran keterbatasan waktu. Saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.